Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya, bahawa ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dan jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu suami isteri perasaan kasih, sayang dan belas kasihan di antara keduanya. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, teman-teman yang mengikuti program ini, ada dua hadis yang saya nak bacakan, hadis yang paling pendek nak dibacakan pagi-pagi ini. Daripada Anas radhiyallahu anhu menceritakan Nabi seorang yang berperangai halus dan penyayang. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dari riwayat yang lain menyebutkan Rasulullah ialah orang yang paling banyak bergurau dengan isteri-isteri baginda. Riwayat Al-Bazzar, Al-Tabrani dan Ibnu Dunya dan Abi Dunya. Para penonton yang dihormati sekalian, pagi ini ialah pagi yang ke-180 mengikut apa yang dihitung oleh teman-teman sepejabat dengan saya. 180 pagi kita bersiaran, titisan embun pagi, dan malam ini insya-Allah 180 malam kita berforum, kita berbincang secara diskusi, secara berkumpulan, kita buat ada panel discussion yang malam ini ialah malam 180. Membincangkan tajuk-tajuk, membincangkan beberapa aspek-aspek kehidupan kita yang dibincang, yang dibedah, yang diteroka, yang diulas oleh pengulas-pengulas handalan daripada universiti, profesor-profesor, doktor-doktor universiti, practitioners, professional, counselors, psychiatrists, psychologists, dan berbagai-bagai lagi. Kaunselor dalam bidang kekeluargaan, dalam bidang perkahwinan, kaunselor dalam bidang kemasyarakatan yang bersama dengan kita, dan juga profesional dalam bidang-bidang profesional mereka, lawyersnya, doktorsnya, engineers yang datang bersama-sama dengan kita, dan juga manusia-manusia biasa, manusia-manusia biasa yang tidak ada title, yang tidak ada pangkat di awalnya dan pangkat di hujungnya, orang-orang biasa, tetapi kita timba pengalaman-pengalaman hidup mereka yang kadang-kadang pengalaman hidup orang yang sedemikian, yang tidak ada tempat dalam masyarakat, yang tidak pernah berikan prominence kepada mereka. Kadang-kadang pengalaman mereka, tuan-tuan, begitu berharga untuk kita kongsi bersama-sama. Sebab itu, platform yang kita sediakan, tuan-tuan, platform yang Yayasan Sabha menyediakan ini selama 180 pagi dan 180 malam ini adalah platform-platform yang sangat ampuh. Dan mintalah tuan-tuan, oleh kerana platform ini, tuan-tuan, telah banyak memberikan kesedaran. Banyak buku-buku yang saya tulis yang 3 serangkai itu, tuan-tuan, telah banyak memberikan kesedaran. Saya boleh quote dalam 3 hari yang lepas, seorang teman mengatakan bahawa sepupunya pergi buat operation, ada kata tumor di otak dan sebagainya. Pada masa nak masuk bilik pembedah itu, lupa, tuan-tuan, tak nampak. Nak baca ayat kursi tak nampak, nak baca 3 qul tak nampak, nak sebut yang mudah-mudah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar pun tak nampak, nak sebut astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih pun tak nampak. Tuan-tuan dan puan, ini berikutan dengan amalan-amalan yang dilakukan sebelumnya, disuruh ke bilik operation untuk dibedah, tuan-tuan, kepalanya dan otaknya untuk remove, untuk mengeluarkan tumor yang ada di otak itu. Tuan-tuan dan puan, akhirnya dia keluar dan baik. Dia pemain golf, dia nak terus memain golf.
Tapi sahabatnya memberikan dia buku, 3 buku tu. Bacalah buku ni, dia kata. Bacalah buku-buku ni. Habis dia baca buku tu, tuan-tuan, dia call balik sahabat ni. Yang bagi tahu saya 3 hari 4 hari yang lepas. Apa dia kata? Berhenti golf, berhenti langsung. No more golfing, no more. Saya nak tumpukan sekarang ni dengan Quran, saya nak tumpukan dengan solat, saya nak ke masjid, saya nak ke surau. Selama ni tuan-tuan, bayang-bayang dia tak berapa nampak di masjid, bayang-bayangnya tak berapa di surau, bayang-bayangnya jelas terbayang di padang golf dan sebagainya. Inilah perubahan yang nampak. Dan tuan-tuan nampak beberapa teman-teman tulis kepada saya, beberapa teman-teman telefon saya mengatakan bahawa program ini berlainan, bahawa perbincangan pagi yang namanya Titisan Embun Pagi dan malam yang namanya forum yang namanya Salam Husnul Khatimah itu, tuan-tuan, bannernya Salam Husnul Khatimah. Macam pagi ini bannernya Titisan Embun Pagi, tapi dalam di bawah banner itu kita bercerita berbagai-bagai tajuk. Dan mereka mengatakan, Masya Allah, seronoknya saya tengok tips, saya nak dengar tips, saya nak tengok tips. Dan tuan-tuan, hampir kesemua daripada program-program kita di hujungnya, di pangkalnya ada tips untuk dibawa dalam kehidupan kita, dijadikan pedoman dalam kehidupan, guidelines dalam kehidupan, guide dalam kehidupan. Inilah pentingnya. Sebab tuan-tuan, kita bersyarah ataupun kita kemukakan pendapat dan pandangan dalam 1 jam suku macam itu, bukan hanya bincang-bincang kosong saja. At the end of the discussion, we put up apa dia recommendation dia. 1, 2, 3, 4. Apa tips untuk hari ini? 1, 2. Apa tips untuk minggu depan? 1, 2, 3. Apa tips untuk bulan depan? 1, 2, 3. Kadang-kadang tuan-tuan, tips itu tak muncul dalam bentuk itemization itu, tetapi kita yang mengikutinya terus dapat tangkap. Oh, itu tips yang pertama, itu tips yang kedua, walaupun tidak disebutkan nombor-nombornya dan sebagainya. So in other words, program Titisan Embun Pagi dan program malam, tuan-tuan, yang kita namakan sebagai Salam Husnul Khatimah itu, tuan-tuan, adalah yang action, bentuknya applied, bentuknya action oriented, bentuknya family related, bentuknya individual personality related. Itulah sebenarnya yang membezakan agaknya program-program kita dengan program-program yang lain. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, apapun kita mengharapkan lebih ramai lagi dapat mengikuti, lebih ramai itu. Oleh itu, peranan tuan-tuan, peranan perempuan yang saya sayangi, yang saya kasihi, yang saya hormati selama 180 hari ini, ramai di antara teman-teman tuan-tuan mengikuti daripada day one, from day one until now, almost every day, sama ada pagi, sama ada malam, tapi kebanyakannya malam mereka dapat mengikuti. Pagi mereka bekerja, yang jadi guru, yang jadi pensyarah, yang menguruskan kilang, yang menguruskan sawah padi bendang, yang menguruskan kedai runcit, yang menguruskan berbagai-bagai mengikuti program ini. Tetapi yang lapang bagi mereka ialah pada waktu malam. Tetapi kebanyakan juga mereka, tuan-tuan, dalam perjalanan pergi ke tempat kerja, kita pukul 7 sampai 7.40 begitu, tuan-tuan, mereka mengikuti kita dalam kereta mereka bersama dengan isteri tersayang, bersama dengan suami tercinta. Mereka mendapatkan ilmu-ilmu yang sedemikian untuk dijadikan sebagai panduan dalam melahiri kehidupan sebagai suami isteri bersama dengan anak tersayang yang dikasih, yang dicinta. Tuan-tuan dan puan, hari ini kita membincangkan tajuk. Apa dia? Sukar memahami pasangan. Sukar. Perkataannya sukar. Kenapa sukar? Pertama, tuan-tuan, we don't put effort. Kita tidak memberikan satu peluang, kita tidak memberikan satu ruang dalam hidup kita bersama dengan suami. Dah kahwin 5 tahun, dah kahwin 10 tahun, dah kahwin 20 tahun, dah kahwin 30 tahun, dah kahwin 40 tahun, macam saya. Jadi kita tidak berikan satu ruang, kita tidak berikan satu peluang untuk kita betul-betul memahami isteri dan suami kita. Tuan-tuan, macam mana kita dah kahwin 10 tahun tak faham lagi apa perangainya waktu pagi, apa perangainya sebelum dia pergi kerja, apa perangainya waktu dia minum, apa perangainya waktu dia masuk kereta, apa perangainya dalam perjalanan. Isteri pun bekerja bersama kita. Apa perangainya kalau orang potong dia, apa perangainya kalau misalnya traffic light, tuan-tuan, lambat orang yang bila dah hijau, orang di depan itu lambat untuk masuk gear, lambat untuk berjalan, lambat untuk kita menyambut lampu hijau setelah lampu merah tadi. Macam mana kita tengok? Apa dia kata? Apa yang keluar daripada mulut dia?
Semuanya tuan-tuan. Sampai di ofis macam mana? Sampai di ofis dia hantarnya isteri dahulu kerana dia di tempat kerja yang lain. Masa keluar daripada kereta, apa dia kata? Apa isteri kata? Apa suami kata? Apa sambutan dia? Apa dia pandangnya? Macam mana dia pandang isteri? Apa ucapannya? Apa ucapan yang terakhir perpisahan pada pagi itu? Isteri pergi pada ofis dia, kita pula pergi kepada ofis kita. Tuan-tuan dan puan, inilah tuan-tuan yang perlu dipahami. Sebab apa perlu dipahami? Suami ni bukan menjadi suami satu hari, bukan menjadi suami satu minggu, bukan menjadi suami satu bulan, bukan menjadi suami 1 tahun, bukan menjadi suami 10 tahun, bukan menjadi suami 20 tahun, bukan menjadi isteri 30 tahun, bukan menjadi isteri 40 tahun, tetapi menjadi suami dan isteri sepanjang-panjang hidup kita. Menjadi suami isteri sepanjang-panjang hidup kita. Waktu kita muda, dialah isteri suami kita. Waktu kita dewasa, dialah isteri dan suami kita. Waktu kita tua macam saya ni, dialah isteri dan suami kita. Waktu kita sihat, dialah isteri dan suami kita. Waktu kita sakit, dialah isteri dan suami kita. Waktu kita nazak nanti, masa nak mati nanti, dialah isteri dan suami kita. Waktu kita sudah putus nyawa, terbujur menjadi jenazah, sama ada isteri atau suami yang tinggal, dialah isteri dan suami kita. Yang pergi itu, itulah suami kita. Yang pergi itu, itulah isteri kita. Dan kita mesti memberikan penghormatan yang terakhir, yang menggambarkan kemuncak cinta, kasih, sayang kepada roh yang telah pergi, kepada jasad yang akan dikebumikan, diurus dan dikebumikan. Itu. Habis saja dikebumikan sebagai tanda cinta, kasih, sayang kita kepada isteri, kepada suami. Apa kita buat? Tuan-tuan, jelaskan hutang-hutangnya, jelaskan impian-impiannya, jelaskan tuan-tuan apa yang ada dalam kepalanya sebelum dia meninggalkan kita, sebelum dia menghembuskan nafas yang akhir. Apa nak dibuat kepada masjid, nak dibantunya. Apa dibuat kepada surau, nak dibantunya. Apa dibuat kepada madrasah, nak dibantunya. Apa kepada buat dalam senarai anak-anak yatim yang nak dibantunya. Sempurnakan impiannya, walaupun tidak tercapai sebelum dia menghembuskan nafas yang akhir. Apalagi tuan-tuan, doakan. Minta anak kita mendoakan, isteri mendoakan, suami mendoakan kepada roh isteri dan suami yang telah pergi. Doakan. Apalagi yang perlu tuan-tuan, kawan-kawan mereka yang tinggal, sahabat-sahabat mereka, raikan kawan-kawan, raikan sahabat. Apalagi yang perlu tuan-tuan, serta kita memahami sayang, kasih isteri, suami yang telah pergi meninggalkan kita, mak mentua kita. Masa suami hidup, itu mak mentua kita. Masa suami dah meninggal, itu mak mentua kita. Bapa mentua kita. Masa suami kita hidup, itu bapa mentua kita. Masa suami dah meninggal, itulah bapa mentua kita. Tak batalai semayang tuan-tuan, macam mak sendiri, macam ayah sendiri. Adik-beradiknya, layan adik-beradiknya, pergi ke rumah adik-beradiknya bila ada majlis-majlis, jangan tinggal tuan-tuan, seolah-olah suami atau isteri masih bersama dengan kita lagi dalam apa keadaan pun, walaupun mereka sudah tidak ada physically, they are no longer with us. Inilah yang tuan-tuan. Tetapi untuk mencapai kepada peringkat itu, apa yang perlu? Sebab itu tajuk pagi ini sangat relevan untuk mencapai apa yang saya sebutkan tadi. Apa dia? Fahami suami, fahami isteri. Bila sebut kepahaman ni tuan-tuan, paling tidaknya ada 3-4 proses. Pertama, kenali betul-betul suami dan isteri. Kita kenal sebelum kita kahwin. Kebanyakan kita berkenalan sebelum kahwin. Walaupun ada yang match marriage, ada yang arrange marriage. Mak bapak memilih bakal menantu, tuan-tuan, diuruskannya daripada awal hingga akhir atas nama sayang, kecintaan dan kasihnya kepada kita. Sama ada anak laki-laki, sama ada anak perempuan, ditemukan, dijodohkan dengan pilihan ibu bapa, yang biasanya ibu bapa memilih yang terbaik untuk anak laki-laki dan anak perempuannya. Itu dia. Katakanlah yang biasanya tuan-tuan kita dah kenal sebelum kahwin, dah kenal dia. Paling tidaknya kita 2 tahun kita bersama dengan dia, tuan-tuan dan puan,
saling berutusan, saling balas-membalas dalam WhatsApp, dalam WeChat. Kan sekejap-kejap kita telefon, sekejap-kejap telefon, nak menggambarkan concernnya kita, kasihnya kita, sayangnya kita sebelum kahwin. Itu kita kenal dia. Kita kenal dia suka makan apa. Dalam masa 2 tahun tu, when we courting, masa kita courting 2 tahun tu, kita kenal dia suka makan apa. Kita senang kenal dia suka makan kedai yang macam mana. Kita kenal apa minumannya. Kita kenal, tuan-tuan, kalau dia makan waktu tengah hari, apa dia suka makan. Kalau malam, apa dia suka makan. Kita kenal dia. Dia suka makan masakan yang macam mana. Yang pedas ke, yang manis ke, yang tawar ke. Kita kenal dia. Macam mana dia tentang masin, tentang manis itu. Dia suka yang masin, dia suka yang manis. Dan kita kenal. Itu selera dia. Tapi tuan-tuan dan puan, peringkat itu mungkin kita kenal manusianya, manusia fiziknya, manusia fisiologinya, manusia fizikalnya. Kita kenal daripada atas sampai bawah. Lengguknya walaupun bukan suami lagi, kita dah tahu dah itu bakal suami kita. Kan ya? Bunyi kasutnya pun kita dah tahu itu bakal isteri kita. Bunyi kasutnya, kita tak tahu siapa dia, tapi bunyi kasut, turun daripada tangga bunyi kasut, dia office ke mana pun, kita tahu. Itu ialah bakal isteri kita dan bakal suami kita. Kenalan. Tapi bila kita sudah sampai di ijab kabul, aku terima nikahnya si Anu bin si Anu dengan berkahwin sebanyak tunai, maka telah terletaklah di bahu kita tanggungjawab yang sangat besar. Apa tanggungjawabnya? Dia bukan lagi bakal, bukan bakal isteri, bakal suami. Dia sudah pun menjadi isteri dan menjadi suami yang sah di sisi syarak, di sisi undang-undang. Jadi, tuan-tuan, tadi kita kenal during the courting time tu, kita berkenal. Sekarang ni kita dah berkenal sebagai suami isteri. Jadi, saudara, kita kena faham mula proses betul-betul memahami sebagai suami dan sebagai isteri. Saya kata tadi ada 3-4 proses. Pertama, kenali dia, kita dah kenal. Yang kedua, tuan-tuan, selepas kita kenal tu, kenali dia 3 perkara. Kenali dia fiziknya, kenali dia emosinya, mental dan emosionalnya, dan kenali dia spiritualnya, rohnya. Jasadnya kita kenal, akalnya kita kenal, rohnya kita kenal. Mesti. Jangan kenal jasad pasal dia handsome, itu sebabnya kita tertarik dengan dia. Pasal dia cantik, pasal dia genit, itu sebabnya kita seronok dengan dia. Kita nak kahwin dengan dia. Kita kenal dengan dia. Pasal mukanya mirip orang daripada Timur Tengah, orang daripada Perancis dan sebagainya. Sebab itu kita tertarik dengan dia. Itu perkenalan fizikal. Dan kita kadang-kadang, tuan-tuan, sebahagian daripada kita, perkenalan fizikal itu merupakan yang pertama, yang utama, yang diberikan keutamaan. Bukan tak boleh, kecantikan boleh. Tetapi tuan-tuan dan puan, dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang malam tadi dibacakan oleh Dr. Izwan, dalam forum malam tadi, tuan-tuan, apa dia? Ada 4 kriteria. Pertama, cantiknya. Kedua, keturunannya. Ketiga, tuan-tuan, latar belakang kaya miskinnya. Dan keempat ialah agamanya. Ketepikan kecantikan dulu. Ketepikan keturunan, ketepikan harta anak hartawannya, orang kayanya, ketepikan dulu. Apa kata hadis? Ambil yang ada agamanya, pilihan kepada agamanya, nescaya kamu akan selamat, rumah tangga kamu akan selamat, suami isteri akan selamat, di dunia akan selamat, di akhirat akan selamat. Kita tulis ke belakang. Adakah kita ikut cara ini, cara yang Nabi suruh kita buat ni? Tidak, bukan hanya tertumpu kepada kecantikan, bukan hanya tertumpu kepada keturunan, bukan hanya tertumpu kepada kekayaannya, kemewahannya, keselesaannya dalam hidup, tetapi tertumpu kepada agama.
The fourth criteria is religion. How religious is he or she is. Itu dia. Jadi kalau kita pilih agama, senang. Tak perlu lagi disuruh-suruh, tak perlu lagi dibagi tahu, tak perlu lagi diminta-minta, tak perlu lagi diingat-ingatkan. Apa? Salat misalnya. Berjalan saja hari ini nak bawa anak tuan-tuan nak pergi ke Johor Bahru daripada Kuala Lumpur, plan. Bapaknya, maknya plan. Okey, anak 3 orang. Okey, dalam perjalanan ini kita singgah, insya-Allah kita singgah di Paguh. RNR Paguh kita singgah, kita sembahyang Zuhur di situ, lepas sembahyang Zuhur, sembahyang dulu, kita makan, lepas makan kita teruskan perjalanan. Insya-Allah daripada situ sekitar dalam 2 jam lagi sampailah ke Johor Bahru. Itu plan dia. Sampai ke Johor Bahru, jangan lupa kita pergi rumah Tok, kita pergi rumah Tok Wan kita, behave lah. Layan Tok Wan, simpan telefon dalam beg, raikan dia, pandang muka dia, peluk dia, cium dia, dengar cerita dia, gurau dengan dia, bagi tahu anak-anak kita. Itu religion, itu agama. Memuliakan Tok dan Tok Wan, memuliakan orang tua, menghormatinya. Sebab itu kita kena faham, dan suami kena faham, isteri kena faham, perjalanan itu adalah perjalanan agama. Musafir itu adalah musafir agama. Tadi saya katakan, kalau misalnya pasangan kita tu memang sudah terdidik dengan agama, dan kita pilih atas dasar itu, kan mudah. Tapi kalau yang kita pilih atas dasar handsome-nya dia, cantiknya dia, genitnya dia, rupawannya dia, jelitawannya dia, keturunan hebat-hebatnya dia, keturunan daripada Hadramaut hebat, daripada Syria, keturunan daripada Perancis, keturunan daripada Australia, itu yang menyebabkan kita get attracted to him or to her. Dan tentuannya setakat mana kecantikan, kerupawanan itu akan bertahan. Tapi agama akan bertahan sampai akhir hayat. Bukan sampai akhir hayat saja. Mati, ada namanya kiamat. Kiamat, ada namanya kita ditempatkan, dibangunkan daripada kubur kita untuk pergi ke padang mahsyar. Ada namanya di padang mahsyar, ada namanya titian sirat, ada namanya di mizan. Ada namanya dihisab, ada namanya Telaga Kautsar, ada namanya Nabi Muhammad menunggu umatnya di sana. Tapi kalau kita bakal suami, bakal isteri kita agama kurang, susah sikit lah tuan-tuan. Kita nak mengajar sebagai isteri, nak mengajar suami, not easy. Or even husband wanting to teach your wife tentang agama, it's not easy. It's not easy. Nak suruh dia tutup aurat, it's not easy. Sebelum Dr. Izwan mengatakan, dalam masa COVID-19 ni, apa yang dibuat dalam keluarga, yang ditentukan itu berlaku selama dekat 5-6 bulan ni, 2 perkara. Salat, salat, salat. Wahai isteriku, salat. Wahai anak-anakku, salat. Wahai anak laki-lakiku, salat. Wahai anak perempuanku, salat. Yang kedua, apa kata Dr. Izwan? Yang kedua ialah aurat, tutup aurat, tutup aurat, tutup aurat, tutup aurat, tutup aurat. Jaga aurat, jaga aurat, jaga aurat. Tu. Tapi dia mudah agaknya mungkin kerana dia seorang doktor, kedoktoran falsafah, ada PhD, memang dalam bidang agama, aliran agama. Saya rasa mungkin dia juga beristeri. Saya tak tanya isteri latar belakang isterinya. Tapi saya rasa pilihannya kerana dia yang menyebutkan tadi, tuan-tuan, malam tadi, pilihannya berdasarkan 4 kriteria. Kecantikan, keturunan, kemewahan, keselesaan, kekayaan, dan keempat ialah agama. Pilihlah agama. Dia menyebutkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini. Okey. Itu nombor 2. Makna memahami latar belakang suami kita, dan memahami tuan-tuan, over the years, over the months and over the years, kita fahami lebih daripada itu lagi.
Apa dia? Kita nak memahami mindanya. Apa fikirnya? Kalau dia tengok TV, apa siaran yang dia suka? Kita tengok, kita raih dia. Kita sebagai isteri, sebagai anak-anak, raihkan apa kegemaran ayah kita. Kalau dia suka BBC, CNN, biarlah sekali-sekali dia duduk, dia mendengarkan siaran berita daripada CNN, BBC dan sebagainya. Ini dia. Atau Al Jazeera. Dia pergi menonton Al Jazeera. Bagi dia ruang. Bagi dia ruang. Kita dah tengok TV lama dah. Sekali-sekali suami ayah balik, ayah nak tengok, bagi dia ruang. Kita pula, bukan saja kita ayah kita yang ubah stesen. Kita tahu ayah duduk, terus kita buka 511 CNN, 512 BBC, misalnya 513 Al Jazeera. Jadi inilah yang kita kena apa. Okey, itu mental. Dan kita tengok tuan-tuan dan puan, terutamanya, tak kisahlah orang kampung ke, orang bandar ke, orang kampung pun kena lihat kebolehan mental dia. Dan yang kata nelayan mempunyai mental, kekuatan mental yang hebat. Nelayan pergi ke laut, tuan-tuan, tak payah pakai alat-alat saintifik, alat-alat yang teknologi terbaru. Dia tahu tempat ini ada ikan. Kekuatan dia, kekuatan kajian dia, kekuatan mental power dia, dia tahu tempat itu ada ikan. Pasanglah, letaklah jaring kita, insya-Allah tidak akan mengecewakan tangkapan pada hari dan pagi itu atau malam itu. Betul. Dan kita hormati dia. Kita hormati sebagai nelayan, kita hormati sebagai petani, tuan-tuan. Orang punya sawit, tuan-tuan, nampaknya tak elok, buahnya pun macam ada sikit dimakan-makan oleh musuh-musuh sawit. Tapi tempat dia, dia punya tanah dia 13 ekar macam ini. Pengeluaran dia macam ini. Dan kebolehan mental dia, kebolehan ilmu dia, yang kita sebagai isteri galakkan. Sekali-sekali ikut dia pergi kebun. Sekali-sekali tuan-tuan tengok buah-buah yang diturunkan. Sekali-sekali tengok di mana buah-buah itu dimasukkan dalam lori. Sekali-sekali tengok macam mana buah-buah itu ditimbang. Sekali tengok macam mana kiraan-kiraan yang dibuat dengan pembeli-pembeli peraih-peraih sawit itu. Dan kita kena tahu. Kita kena tahu, tuan-tuan. Kita kena tahu tempat kerja suami. Kita kena tahu apa kerja suami. Kita kena tahu kesukaran dan kesusahan suami mendapatkan rezeki. Kita kena tahu siapa ketua suami kita. Kita kena tahu berapa jam dia bekerja. Dan kita kena tahu suasana tempat dia bekerja, selesa ke tidak selesa. Kita kena tahu. Kita kena tahu betapa sukarnya dia mendapatkan rezeki itu. Kita kena tahu bersabung nyawa kadang-kadang dia mendapatkan rezeki untuk dibawa balik ke rumah duitnya, untuk diberikan susu, diberikan nasi, diberikan sayur, diberikan lauk, diberikan alat persekolahan anak-anak, diberikannya tuan-tuan bayaran untuk yuran kenderaan, untuk bayaran kenderaan, bayaran bas, bayaran sekolah, seluruhnya. Tuan-tuan, itu adalah hasil daripada kerja 10 jam atau 12 jam suami kita. Ada isteri, tuan-tuan, orang tanya, suami kerja apa? Tak tahu dia nak menggambarkan kerja apa. Kerjalah dekat tu, dekat bandar tadi, kerja kat bandar tu. Dia kerja apa? Tak, saya pun tak pernah tanya pun. tak tahulah. Begitu jawapan, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan, dah kahwin 13 tahun, tak tahu suami kerja apa. Apalagi nak tahu dia kerja apa dengan lebih detail. Kerja apa dia buat, berapa lama dia kerja kat situ, apa tugas dan tanggungjawab dia, siapa bos dia, siapa orang bawahan dia. Dia report kepada siapa, orang bawahan dia report kepada dia. Kan, macam mana sukarnya kerja dia di lapangan ke, dalam office ke, di luar office ke, apa punya bencana-bencana yang akan menimpa kalau dia tak menjalankan kerja dengan betul, apa dia ujian-ujian dalam kerja itu, apa dia halangan-halangan dalam kerja itu, apa dia kemerbahayaan dia dalam menjalankan kerja itu, kemerbahayaannya, keselamatannya. Tapi kalau kita tak tahu, anak kita tak tahu. Jadi bila anak kita tak tahu bapa dia kerja apa, anak kita tak tahu ayah dia macam mana teruknya nak dapatkan rezeki, senang aja, tuan-tuan. Belikan kasut di pasar malam dia tak nak pakai.
dia nak Reebok, dia nak Puma. Cuba je bayangkan ya. Dia nak Adidas. Itu dia. Anak kita ni, ayah dia bekerja macam itu. Pasal ayah, dia tak mengetahui ayah, tak memahami ayah. Dan isteri pun sebagai emak, tak tahu, tidak memahami tugas dan tanggungjawab ayah. Macam mana beratnya, macam mana sakitnya nak dapatkan rezeki itu, harian itu. Tapi anak nakkan Reebok, anak nakkan Puma, anak nakkan Adidas, anak nakkan yang berjenama, anak nakkan yang branded. Ini masalah besar sekarang ni tuan-tuan, masalah besar. Anak-anak tukar telefon, tak yang canggah lagi. Keluar telefon, ada yang 2 kamera, ada yang 3 kamera, ada yang 4 kamera. Anak kita nak up to date, anak dara kita nak up to date. Yang teruk memikulnya bapaknya yang teruk memikul tu. Sampai sengkek bapak, sampai bongkok bapak dia. Dikerjakan oleh isteri dan anak-anak yang tak faham, yang tidak memahami keadaan ayah di tempat kerja. Itu mental. Satu lagi, emotional. Kenalkan isteri kita, suami kita, emosinya. Apa yang menyebabkan dia marah? Apa yang menyebabkan dia berang? Apa yang menyebabkan dia tak suka? Apa yang menyebabkan dia suka? Apa yang menyebabkan dia senyum? Apa yang menyebabkan dia gelak ketawa? Apa yang menyebabkan dia marah? Apa yang menyebabkan dia mengentak-entakkan kaki? Apa yang menyebabkan dia mengentak meja? Apa yang menyebabkan baru dia hirup sekali aja dia tinggalkannya makanannya? Tuan-tuan dan puan, sebab kita tak kenal dia. Okey. Jadi bila kita kenal, apa jadi bila kita kenal? Dapat susun. Kita nak dalam keluarga kita, tuan-tuan. Contoh, dalam keluarga saya ada anak-anak yang tak suka durian, yang tak suka bau durian, yang tidak akan makan durian, dan tak suka tengok orang makan durian. Dan kita kena hormati dia. Jadi menantu saya kena hormati anak saya yang tak makan durian. Jangan masuk durian, jangan masuk kedai durian, jangan masuk tempat jual durian. Kalau perlu makan, jangan bawa dia. Jangan bawa balik durian. Jangan bawa kereta, jangan letakkan durian dalam kereta. Bau durian dia tak boleh. Bau durian dia pening. Bau durian dia boleh muntah. Kita faham. Tapi kalau kita nak ikutkan selera kita, forget about her, forget about him, tentang isteri atau suami yang tak suka durian, kita layan nafsu, cita rasa, suka kita makan durian, kita ketepikan dia, dan berontaklah tuan-tuan. Berantakanlah kita. Contoh, saya tengok isteri saya macam mana layan anak. Ada anak yang tak makan toge, ada anak yang makan toge. Goreng mihun, diasingkannya. Yang ada toge lain, yang tidak ada toge lain. Kan itu tuan-tuan. Jadi kita dengan suami pun tak suka toge, jangan bagi toge. Bukan susah sangat. Gorengan yang pertama tuan-tuan, tak ada toge. Tak ada toge. Toge pun tak boleh dilama-lama sangat goreng. Keluarkan yang tak ada toge, next. Gorengan yang sama juga, taruh toge. Sebab toge tu lebih-lebih 2-3 minit dikacau-kacau, sebab toge ni cepat lodoh. Jadi ada bertauge atau tidak bertauge. Jadi bila kita minum pagi bersama-sama, minum petang bersama-sama, yang suka tauge dengan taugenya, yang tidak suka tauge yang dengan tidak suka taugenya. Dan suami kita pun begitu. Yang disuka silakan, yang tak suka silakan. Ada semua, pilihan ada. Kemudian tuan-tuan dan puan, itu juga kemudian persekitarannya. Persekitaran suami dan isteri kita, kita kena tahu persekitarannya. Yang pertama, persekitaran keluarga kita. Dia suka yang tersusun, tak mau. Ambil buku, susun balik. Anak kita ambil mainan, letak tempat mainan, letak the toys box. Dia ada box dia, letak elok-elok. Suami kita balik kerja, dia nakkan semuanya elok, tersusun, cantik. Dan kita boleh buat. Tak mau. Dia kat office pun banyak masalah, balik tengok masalah, sana tak susun, sana bersepah, sini bersepah. Tengok dekat dapur pula tuan-tuan, dalam sinki penuh dengan pinggan-pinggan, mangkuk-mangkuk sejak daripada minum pagi tadi yang tak dibasuh. Tak boleh. Itu maknanya kita tak faham. Kalau kita faham, kita buatlah. Apa masalahnya? Apa masalahnya nak buat?
Kita pun banyak masa. Isteri-isteri yang tidak bekerja, setakat menguruskan 2 orang anak yang pergi sekolah dah. Kita berada di rumah. Rumah pun tak besar, kita duduk apartmen. Atau rumah pun kecil saja, 2 bilik saja rumah kita. Kan? Rumah sewa kita. Bukan besar sangat. Tapi dalam 2 bilik itu pun tak tersusun. Allah, ya Allah, ya Allah. Baulah. Dalam keadaan diapers anak kita ada dalam bilik air dah 2 hari tak dibuang. Macam mana? Inilah tuan-tuan ni. Pernah fikir sebab, kita balik-balik. Sebab kenapa kita fikirkan ini semua? Sebabnya ialah isteri atau suami bukan untuk sehari, bukan untuk 2 hari. Isteri atau suami bukan untuk seminggu atau 2 minggu. Isteri dan suami bukan untuk 2 bulan atau 2-3 bulan. Isteri dan suami bukan untuk 2 tahun, 3 tahun. Isteri dan suami sepanjang-panjang hidup kita. Hanya malakal maut dengan izin Allah memisahkan kita dengan isteri daripada suami. Hanya fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal anak-anak Adam itu, malakal maut akan datang, tidak ditangguh satu saat, tidak disegerakan satu saat. Itulah pemisahnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjangka pasti akan mati menemui Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang memisahkan kita. Okey, sekarang tuan-tuan kita nak rehat sebentar. Kita nak rehat dalam 1 minit mendengar sikit daripada pesanan Yayasan Sabah. Sebelum itu tuan-tuan, like and share. Tolong like and share, like and share, like and share. Sebarkan tuan-tuan. Yang ini perlu didengar, perlu diikuti oleh seluruh masyarakat tuan-tuan. Seluruh masyarakat. Memanglah kita tahu, tapi kita tahu tuan-tuan tidak dengan cabang ilmu. Memanglah kita praktik, tapi kita praktik tidak dengan cabang ilmu. Memanglah kita buat, memang kita buat, tapi kita buat sembrono begitu, tidak mengikut susunan-susunan tahap-tahap ilmu. Yang inilah yang tuan-tuan, mungkin daripada saya, mungkin daripada buku-buku yang saya tulis, saya dah tulis 43 buah buku. 43 buah buku tuan-tuan. Dan kebanyakan buku-buku itu 70%, 80% cerita tentang keluarga kita. Keluarga yang baiti jannati, rumahku adalah syurgaku. Jadi tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, insya-Allah saya harap sangat like and share, like and share, like and share. Dan tuan tag kawan-kawan kita, tuan tag kawan-kawan kita, bagi tahu mereka. Sama ada tuan tag menggunakan, sama ada WhatsApp-nya, sama ada Facebook-nya dan sebagainya, sama ada grupnya, minta di tag kawan-kawan dia dan sebagainya. Gunakan tuan-tuan peruntukan yang ada dalam komen itu. Tag terus, tekan bukan like and share, tagging kita buat. Dan tuan-tuan jangan lupa kita ada YouTube kita Dr. Hasan Ali. Tuan-tuan, YouTube tu tuan-tuan boleh tengok syaran-syaran saya, kuliah-kuliah saya, tuan-tuan, yang 5 minit ada, yang 10 minit ada, 20 minit ada, setengah jam ada, 1 jam pun ada. Pilihlah tuan-tuan dan puan. Banyak dalam YouTube yang tengok. Jadi subscribe. Tuan-tuan, subscribe YouTube Datuk Dr. Hasan Ali. Nama YouTube saya, addresnya Datuk Dr. Hasan Ali. Dr. Hasan Ali. Bukan Datuk tak payah. Dr. Hasan Ali. Tak ada Datuk kat situ. Dr. Hasan Ali. HASAN 1S Dr. Hasan Ali. Jadi tuan-tuan dan puan dan tuan-tuan pergilah subscribe dan tekan loceng itu untuk tuan-tuan dapat notification. Tekan loceng itu. Tang kreng. Dapatlah notification. Kemudian tuan-tuan, kita ada Instagram kita Dr. Hasan _Ali. Dr. Hasan _Ali. Garis bawah tu. Dr. Hasan _Ali. Dan insyaAllah yang ini tuan-tuan, alhamdulillah, FB page Datuk Dr. Hasan bin Muhammad Ali. Inilah tuan-tuan yang kita gunakan untuk siaran waktu pagi dan siaran waktu malam, insyaAllah. Jadi tuan-tuan tolong like and share sekarang juga tuan-tuan. Inilah dakwah yang kita kena buat. Inilah effort kecil yang kita kena buat. Inilah tuan-tuan kita nakkan suntikan sikit, tak mengeluarkan peluh apa pun, tak mengeluarkan effort apa pun, hanya tekan satu button like and share tuan-tuan dan puan, maka itu sudah menjadi satu ibadah tuan-tuan pada pagi yang mulia ini, insya-Allah. Sekarang kita dengar daripada Yayasan Sabah. Sila. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam Husnul Khatimah sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek
sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjung Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insya-Allah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FUSMOVE Childcare Center adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sihat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya. Yang pentingnya ialah tahap spiritualnya. FUSMOVE Childcare Center ini, FUSMOVE artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama, duduk dalam saf pertama. Dapatkan madu tualang asli keluaran Kuatmed Seniam Berhad yang dijamin 100% asli dan memang berkualiti. Kepada anda semua, jangan tunggu-tunggu lagi. Order sekarang dengan WhatsApp kepada nombor yang tertera di skrin anda sekarang. Para penonton yang hormati sekalian, itulah pesanan daripada Yayasan Sabha. Apa dia? Pertama, tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita nak membangunkan ini, tuan-tuan. Kita nak membangunkan ini. Apa yang kita nak bangunkan, tuan-tuan? Kita nak bangunkan Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Di mana, tuan-tuan? Di Batu 15, Sungai Semungkis, kira-kira 20 minit daripada Pekan Kajang. Apa gunanya? Kita nak melaksanakan program pendidikan hujung usia mati dalam husnul khatimah. Dikatakan satu-satunya dalam dunia, satu-satunya di Asia, satu-satunya di Malaysia. Inilah, tuan-tuan, program sulung satu dunia yang kita akan bangunkan. Apa gunanya? Dia akan memberikan pendidikan hujung usia, pendidikan hujung usia mati dalam husnul khatimah. Saya ulang, pendidikan hujung usia mati dalam husnul khatimah. Seluruhnya dikendalikan secara non-profit making, bukan untuk keuntungan. Satu sen pun bukan untuk keuntungan. Tuan-tuan, di mana punca dananya? Daripada yang pertama ada 7 punca. Pertama, wakaf. Yang kedua, zakat. Kami bukan pemungut, kami penerima zakat. Yang ketiga, infak. Yang keempat, sedekah. Yang kelima, fidyah. Yang keenam, amal jariah. Yang ketiga, fi sabilillah. Harganya ialah 12 juta ringgit. Bila cukup 4 juta ringgit, insya-Allah akan cukup nanti dalam awal tahun hadapan 2021. Bermulalah, tuan-tuan, pembangunan kompleks ini, insya-Allah. Tanahnya sudah disediakan, bukitnya sudah diratakan, longkang-longkangnya sudah disediakan, rumput-rumputnya sudah ditanamkan, seluruhnya tinggal menunggu sahaja, tuan-tuan, untuk membangunkan Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan, insya-Allah kita bangunkan secara amal jariah fi sabilillah. Dermalah, tuan-tuan. Saya perlukan tuan-tuan menderma, insya-Allah. Marilah kita jadikan ini sebagai jalan ke syurga. Tiap-tiap satu sen ke syurga. Tiap-tiap satu batu bata ke syurga. Tiap-tiap satu bumbung ke syurga. Tiap satu pokok untuk kita berlindung sebelah pokok syurga. Inilah yang kita nak lakukan, tuan-tuan. Tak ada dalam dunia, tak ada di Asia, dan juga belum ada di Malaysia. Secara berformal, secara ada silibus, secara ada kurikulum, secara ada organisasi, secara ada kompleks bangunan, secara ada manusia-manusia yang akan mengendalikannya, secara ada guru-guru yang berpengalaman, berpengetahuan yang akan melatih kita untuk mati dalam husnul khatimah. Mati dalam husnul khatimah, insya-Allah. Dan tuan-tuan dan puan, yang kita juga ada buku, tuan-tuan dan puan, 3 buku ni. Nah, buku yang saya tulis, tuan-tuan dan puan, saya tulis buku ni, 3 buku ni, tuan-tuan. Ni. Kalau tuan-tuan tengok dalam skrin, tuan-tuan, di bahagian bawah tu, tuan-tuan akan tengok, apa dia? Karya terbaru, dapatkan 3 serangkai RM65. Buku ni, tuan-tuan dan puan, saya tulis. Ini buku yang ke, tuan-tuan, ni. Ini buku yang ke-41.
Dan 41 buku saya tulis. Nama buku ni, Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Ini tuan-tuan, ini buku yang ke-42. Apa tajuknya? Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Baca. Inilah buku antaranya yang memberikan panduan-panduan dan pedoman-pedoman praktikal untuk tuan-tuan mengisi diri untuk bertemu dengan Allah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam surga. Dan ini tuan-tuan dan puan, buku yang terakhir, baru 3 bulan. Umur buku ni baru 3 bulan. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan ketiga-tiga buku ni tuan-tuan. Dan hasil daripada buku ini, hasil jualan daripada buku ini, tuan-tuan, setelah ditolak kos penerbitan, kos penulisan dan sebagainya, kita dermakan terus kepada Anjung Husnul Khatimah. Begitu juga tuan-tuan, kita ada taska. Kita ada taska yang kita ambil anak-anak, kita didik, kita asuh anak-anak daripada umur 2 bulan sampai umur 4 tahun. 2 bulan sampai 4 tahun. Apa nama taska kita? First Move Child Care Center. First Move Child Care Center. Baru beroperasi 1 tahun 4 bulan begitu tuan-tuan. Kita ada 1 cawangan di Kajang, 1 cawangan di Bangi, 4 cawangan di Kuala Lumpur. 6 cawangan kita ada sekarang ini. Tuan-tuan, insya-Allah, apa motto kita? Modern, professional, comprehensive, global, Islamic. Itu taska kita. First Move Child Care Center, modern, professional, comprehensive, global, Islamic. Jadi kita alu-alukan tuan-tuan puan, cucu-cucu, anak-anak umur 2 bulan sampai 4 tahun, gunakanlah khidmat yang kita bagi. Itu pun kalau ada keuntungan. Hingga ini belum ada keuntungan lagi. Covid pun telah memukul kita sebenarnya, COVID-19 ini. Tapi bila kita ada keuntungan, nanti keuntungan itu disalur terus kepada Anjung Husnul Khatimah untuk mengongkosi, untuk menjadikan tuan-tuan punca dana untuk kita membangun dan juga mengurus kompleks Anjung Husnul Khatimah itu. Tolonglah tuan-tuan, tuan-tuan tengok ada Maybank account dekat situ. Masukkanlah tuan-tuan, belilah buku-buku itu. Tuan-tuan dermalah, wakafkanlah, zakatkanlah, infakkanlah, sedekahkanlah, fidyahkanlah, amal jariahkanlah, fisabilillah kita. Mari kita sama-sama bangunkan. Tak ada lagi tuan-tuan, dalam dunia ni tak ada lagi, mari kita sama-sama bangunkan dan kita perlu. Saya lihat termasuk diri saya sendiri ini sangat perlu untuk mati dalam husnul khatimah. Fardu ainnya kena beres, Qurannya kena beres, solatnya kena beres, tuan-tuan amal jariahnya kena beres, amal makruf nahi mungkarnya kena beres, rumah tangganya kena beres, isterinya kena beres, suaminya kena beres. Dan tuan-tuan dan puan yang kita bincang pagi ini, memahami, sukar memahami suami isteri beres. Kita kena bereskan tuan-tuan. Pahamilah isteri, pahamilah suami. Apa yang kita kata tadi? Pahamilah fizikalnya, pahamilah mentalnya, pahamilah emosionalnya, dan pahamilah jejak-jejak spiritualnya. Kalau kita dapat pahami 4 perkara ni tuan, saya ulang balik. Bila kita berbicara pagi ini, sukar memahami isteri atau suami, kena dipahami daripada 4 sudut. Fiziknya kena dipahami, mentalnya, intelektualnya kena dipahami, tuan-tuan emosionalnya kena dipahami, dan spiritualnya kena dipahami. Kalau itu dapat dipahami, diadun, dipupuk, dibaja sepanjang hidup kita ini, rumah tangga aman, damai, seronok beristeri, seronok bersuami, dan seronok kita beranak untuk mendidik anak-anak kita. Ya, tapi kalau tidak dipahami, berantakan hari-hari. Tidak dipahami, bermusuh hari-hari. Tidak dipahami tuan-tuan, kita mogok hari-hari. Tidak dipahami tuan-tuan dan puan, isteri kita lari balik ke rumah mak dia, selang-selang bulan balik ke rumah mak dia. Kalau tak dipahami tuan-tuan, hidup macam neraka, macam satu lubang daripada lubang neraka. Tapi kalau memahami suami, memahami isteri, memahami fizikalnya, saya ulang, memahami mental dengan mentalnya, memahami emosionalnya, memahami spiritualnya, Allah seronok hidup ini tuan-tuan. Macam seronoknya Nabi. Pernah dilaporkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bila baca Quran, tuan-tuan, baca Quran, di mana letak kepalanya?
kepalanya diletakkan di riba Sayyidah Aisyah. Ketika itu Sayyidah Aisyah berada dalam keadaan haid, tuan-tuan dan puan ya. Kita cuba bayangkan ya, romantiknya Nabi, romantiknya keluarganya, romantiknya suasana dengan anak-anak dan isteri-isterinya. Cantik tuan-tuan dan puan. Jadi contoh, bila sebut tentang memahami suami isteri, sukar memahaminya, mudah memahami. Jadi mudah ini contoh. Kita ada di depan kita contoh yang hidup. Contoh 1400 tahun dulu. Contoh ini yang tidak akan layu, yang tidak akan tuan-tuan, yang tidak akan mati contoh ini. Contoh ini evergreen for 1400 years. 1400 tahun dulu sampai sekarang tu contoh dia masih evergreen and become more and more evergreen. Apa contohnya? Contoh Nabi Muhammad dan isteri-isteri baginda. Contoh Nabi Muhammad dan anak-anak baginda. Contoh Nabi Muhammad dan teman-teman baginda. Contoh Nabi Muhammad dengan gaya mereka mentadbir, Nabi mentadbir negeri, mentadbir negara. Contoh Nabi Muhammad menjadi ketua dalam perjuangan menegakkan Islam. Contoh Nabi Muhammad menjadi tuan-tuan pimpinan dunia. Contoh Nabi Muhammad menjadi ketua perang, tuan-tuan dan puan. Ini contoh. Contoh Nabi Muhammad mengurus keuangan, mengurus Baitul Mal. Contoh Nabi Muhammad mengurus sahabat-sahabatnya, ketua-ketuanya. Macam mana dia merangkakan, macam mana dia menjadualkan, macam mana dia menjustifikasikan kedudukan sahabat-sahabatnya untuk membantu perjuangan menegakkan Islam di permukaan bumi ini. Contoh tuan-tuan dan puan. Jadi semuanya ada percontohan. Semuanya ada percontohan, tuan-tuan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Aku diutuskan adalah untuk menunjukkan contoh yang baik. Contoh yang baik. Contoh hidup yang baik, role model. Malam tadi tuan-tuan Dr. Yuni mengatakan, salah seorang doktor malam tadi yang ada PhD tuan-tuan dalam bidang kaunseling yang menyertai forum kita malam tadi 9.15 malam tadi menyebutkan role model. Kena ada satu role model. Jadi dalam keluarga kita, hubungan suami isteri, role modelnya ialah kenal suami, kenal isteri. Kenal fiziknya, kenal mentalnya, kenal emosionalnya, kenal spiritualnya. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, setelah kita mengenali itu, kita layan isteri, layan suami mengikut jalur kegemaran mereka dalam melayari hidup. Kalau selalu mereka suka ditemani, temani dia. Waktu makan, kalau dia tak mau makan seorang-seorang, mesti ada isteri atau suami di sebelah, temani dia. Kalau hujung minggu dia suka bawa anak pergi makan-makan, dengan dia memberikan kepada isteri, pilihlah kedai yang mana, maka pilihlah kedai, jangan yang mahal-mahal sangat. Pilihlah kedai yang ada martabat sikit sesuai. Pilihlah kedai, tuan-tuan dan puan, yang ada unsur-unsur selesa di dalamnya nanti. Pilih. Itu dia. Kemudian tuan-tuan, kalau suami kita setiap bulan balik ke rumah mak dia dan mak mertuanya, kita jadikan itu jadual kita. Bagi tahu anak-anak, every month, alternately, kita akan pergi ke rumah sebelah ayah dan rumah sebelah mama. Dan itu akan cantik dan memahami dia. Sebab, apapun suami ni yang faham agama, apapun, mak ayah nombor satu, mak ayah nombor satu, mak ayah nombor satu. Hatta bagi suami, mak ayah tuan-tuan, mak ayah take precedence over yang lain-lainnya. Tetapi bagi puan-puan, tuan-tuan susunan protokol puan-puan, susunannya suami nombor satu, mak ayah dah jatuh nombor dua. Bagi saya, mak ayah nombor satu, isteri dan ahli keluarga nombor dua. Jadi itulah, kena faham. Kalau kita tak faham, saya balik rumah dia, saya balik rumah dia. Tak boleh. Kita kena galakkan. Lagi satu misalnya, kalau suami kita membantu beri sikit sumbangan kepada mak dan ayah, tak payah tanya-tanya, berapa bagi bulan ni bang, berapa bagi bulan ni, tak payah. None of your business. This one is between him and his parents, you know? Dan tak payah tanya. Kan bulan lepas bulan lepas kita perlukan, bulan depan kan kita perlukan anak nak pergi sekolah semua, COVID dah buka semua ni, jadi kita perlukan belanja. Tak payahlah bagi banyak itu buat bang. Nah, jangan. Jadi itu benda je, kena faham tuan-tuan ya. Sebab itu tuan-tuan dan puan, asasnya tadi balik kepada agama. Kalau misalnya suami faham agama, isteri faham agama, anak faham agama, cantiklah, bahtera tu cantik aja. Gelombang ada sikit-sikit pun okey, sampailah ke pulau bahagia. Sebab macam mana boleh sampai?
suami isteri saling memahami, suami isteri saling kuat menguat, suami isteri saling lengkap melengkapi, suami isteri sampai hidup menghidupkan suasana, suami isteri saling kita bermanja-manjaan di antara kita, suami isteri saling romantik di antara mereka, suami isteri saling membajai kasih sayang bersama mereka, suami isteri saling menyuburkan rasa kasih, cinta dan sayang di antara mereka, suami isteri memetik buah-buah kasih sayang untuk dimakan oleh mereka bersama dengan anak-anak mereka. Suami isteri seterusnya, tuan-tuan dan puan, bukan kasih sayang antara mereka saja, di atasnya ialah kasih kita kepada Allah, kasih kita kepada Rasul, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran disebut ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sayang Allah, sayang Rasul, sayang berjihad di jalan Allah. Inilah keluarga kita, inilah manusianya, inilah suaminya, inilah isterinya, inilah anak-anaknya yang dipupuk, yang dikasih, yang disayangi atas nama kita faham suami, kita faham isteri, kita faham anak-anak, suami pula faham isteri, faham dirinya, faham anak-anak. Atas dasar kepahaman itulah insya-Allah kita layarkan bahtera kehidupan kita. Akhirnya tuan-tuan, saya ingin membuat sikit pengumuman. Pada 3 hari bulan Oktober, 3 hari bulan Oktober, hari Sabtu, daripada pukul 9 sampai pukul 12.30 atau pukul 1. 9 sampai 12.30 atau pukul 1. Kita ada program di bawah banner besar. Banner besarnya ialah Seminar Qurrata Ayun. Tuan-tuan nanti kalau tengok nama Seminar Qurrata, ada perkataan Qurrata Ayun, itu Yayasan Sabaha, itu Dr. Hasan Ali. Yayasan Sabaha, Dr. Hasan Ali. Jadi tuan-tuan itu dia punya banner besar, Seminar Qurrata Ayun. Dia punya tajuk, tema dia kali ini, parenting jangan menyesal kemudian. Parenting (2) keibubapaan. Parenting ni keibubapaan, ilmu keibubapaan (2) jangan sesal kemudian. Jangan menyesal. Jangan menyesal tak sudah. Menyesal tak sudah. Pasal apa menyesal? Kita tak didik anak cara yang betul, kita tak sayang anak cara yang betul, kita tak kasih anak cara yang betul, kita tak didik anak cara yang betul, kita tidak dekatkan diri kepada anak-anak kita cara yang betul, kita tidak menegur anak-anak cara yang betul, kita tidak berletir kepada anak-anak dengan cara memberikan nasihat cara yang betul. Tuan-tuan, kita tak pupuk kasih sayang dengan cara yang betul, kita tidak agihkan kasih sayang di antara anak-anak dengan cara yang betul, kita pilih-pilih anak yang pandai, anak yang comel kita utamakan, yang kurang pandai, yang kurang comel tidak dapat keutamaan. Inilah tuan-tuan, ini yang dikatakan sesal tak sudah. Parenting (2) sesal tak sudah. Bila? 3 hari bulan Oktober tahun 2020, hari Sabtu nanti tuan-tuan. Kita buat cara macam mana? Inilah tuan-tuan kita nak buat dalam zaman moden, dalam COVID-19 ni kita nak jumpa satu dewan sukar tuan-tuan, sukar. Dan punya ada risiko yang tertentu yang saya tak mau ambil risiko itu. Jadi apa kita buat? Kita buat cara online, live online, Facebook page Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Detailnya kita ada poster, nanti akan keluar poster. Tuan-tuan tengok di poster itu macam mana caranya tuan-tuan boleh menyertai. Saya harap semuanya akan menyertai. Sertai tuan-tuan. Dan kita sumbang. Kita tidak ada yuran penyertaan tetapi ada sumbangan. Sumbang kepada projek Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Semua sumbangan tuan-tuan akan dimasukkan sebagai derma kepada projek Anjung Husnul Khatimah di bawah Yayasan Sabaha, Yayasan Kebajikan Sabaha 2016. Yayasan Kebajikan Sabaha dalam bracket 2016. Jadi tuan-tuan dan puan, saya harapkan dan saya harapkan teman-teman terutama top fan. Semalam staff saya membilang dekat-dekat 250 orang top fan. Itu top fan yang satu masa Facebook telah menamakan di hujungnya top fan. Maknanya orang yang bersama kita daripada awal, orang yang consistently bersama dengan kita, orang yang istiqamah bersama kita, bersama dengan program ini daripada awal sampai sekarang ini, dia digelar sebagai top fan, FB top fan. Jadi kita dah tulis kepada mereka, tuan-tuan tolong bagi nombor telefon. Tuan-tuan bagi
nombor telefon Tok Pen ini, dan siapa juga tuan-tuan dan puan, bagi nombor telefon kepada saya. Saya tuan-tuan hubungi saya 019-213-0147, 019-213-0147. Itu saya. Yang atas tu Puan Soraya di office.